Kita berdoa. 我们低头祷告一下。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. 主，我们满心感谢你， Tuhan boleh melayakkan setiap kami datang di hadapan Tuhan. 好让我们配得站在你神座前来聆听神的话。 Kami datang bukan hanya kami itu diizinkan bersuara pada Tuhan. 我们来到不是要说话吧？ Kami bernyanyi dan kami itu juga berdoa. 我们同时赞美，也是同时祷告。 Tapi kami juga diizinkan untuk sekarang mendengar suara Tuhan berbicara. 那么我们现在聆听神的话语， Suara Tuhan berbicara untuk membentuk setiap kami. 神的话语来塑造着我们每位弟兄姊妹们。 Karena itu kami ingin menyerahkan pembahasan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan boleh pakai. 我们今天要讲分享神的话语，神能使用， Tuhan boleh sertai kedua hamba-Mu baik yang bicara maupun menerjemah. 无论讲道者或者是一道的，与神同在。 Juga Tuhan boleh sertai setiap kami untuk boleh mengerti dan digusarkan mengaplikasikan firman Tuhan. 好让我们能明白神的话语，并且实行在生活中。 Sehingga setiap kami boleh memiliki hati seorang murid yang mau mendengar firman Tuhan. 好让我们拥有神的儿女的心来聆听神的话。 Dan setiap kami boleh memiliki hidup seorang murid yang terus menghidupi firman Tuhan. 好让我们能按照神的话语去行走。 Karena itu berbicaralah, kami siap mendengar. 因此，你向我们说话吗？我们聆听，准备听你的道。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣之名，我们如此祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. 那亲爱的弟兄姊妹们，大家早上好。 Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu bagaimana kita belajar untuk hidup tanpa putus asa dan frustrasi. 我们认为过着我们的生活，怎么样不要有挫折或者是绝望？ Atau saya bikin lebih ringkas yaitu bagaimana kita menghadapi putus asa dan frustrasi. 那么总而言之，就是说，怎么样去面对这个挫折与绝望？ Saya ambil dari bagian Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 14. 尼希米书第4章第10到14节。 Kita akan belajar di dalam zaman Nehemia di mana umat Tuhan itu diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan. 那时候选民就是说要神接着神的工作。 Tapi di tengah-tengah pekerjaan itu banyak sekali tantangan yang mereka harus hadapi. 那么在他们的工作上面对各种各样的困难。 Dan tantangan ini membuat mereka itu putus asa dan frustrasi. 那么他们所面对的一个挑战，使他们面对的一个绝望或者是一个挫折。 Kita akan melihat bagian ini sebagai contoh bagaimana umat Tuhan itu menghadapi atau berespon terhadap putus asa dan frustrasi. 我们可以看到神的子女拣选的，他们怎么样去面对这个挫折与绝望。 Saya akan bacakan di dalam bagian ini Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai 14. Ayat 10 sampai 12 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, lalu 13 sampai 14 dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan mereka itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. 第13节，所以我使百姓各按祖宗拿刀、拿剑、拿弓，站在城墙后边低洼的空处。第14节，我查看了，就起来对贵州掌管和其余的人说：不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。你们要为弟兄、儿女、妻子、产业征战。读经到此。 Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ternyata kalau kita melihat di dalam cerita ini, 如果我们看这个故事里面， putus asa dan frustrasi itu juga ternyata Tuhan izinkan dialami oleh umat Tuhan. 那么他们必定面对这个绝望、这个挫折的这个选民也是面对的。 Bahkan di dalam bagian ini adalah umat Tuhan yang sedang mengerjakan tugas dari Tuhan. 那么这个选民正在做神交托给他们的工作。 Kita tahu di dalam bagian sebelumnya diceritakan Nehemia itu mendengar bahwa tembok Yerusalem itu sudah runtuh.
那么在上半段的时候，我们可以看到尼西米就是说，在他们的城墙已经倒塌了。 Dan pintu-pintunya itu tidak ada yang kokoh lagi berdiri menjaga kota Yerusalem itu. 甚至他的那个门框根本没有办法的站住在那个城里。 Disitulah kemudian umat Tuhan itu dituliskan berduka, lalu mereka itu kemudian digerakkan Tuhan, diutus Tuhan untuk membangun kembali tembok itu. 因此，他们这个犹太人就是说，他们有一个祭商神催动他们在建造起来这个城墙。 Ini tugas dari Tuhan. 那么这些工作是由神而来的。 Tapi ketika mereka itu melakukan tugas ini, ternyata tantangan itu begitu banyak. 当他们在神上帝交托给他们的工作，他们面对各种各样的挑战， Bahkan dituliskan beberapa kali banyak orang itu ingin membunuh mereka. 甚至有多少人要杀害他们， Dan beberapa orang yang lain itu melecehkan mereka. 甚至有些人诽谤他们。 Bahkan mengatakan tidak perlu mereka itu digagalkan, nanti anjing loncat aja itu rontok sendiri itu 根本不 temboknya. 需要这个去打败他们，连那狗跳到那个墙上，墙也是会倒塌的。 Dan saya percaya ketika kita menjadi mereka, kita mulai putus asa dan frustrasi. 如果我们是他们，我们可能会面对到一个挫折，一个绝望了。 Bapak Ibu, saya percaya setiap kita juga frustrasi, putus asa, di dalam kehidupan kita itu seringkali tidak terhindarkan. 那么这个绝望、这个挫折，在我们的生活当中跑不掉的一件事。 Tidak peduli kita itu umat Tuhan atau tidak peduli kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan atau bukan. 不管我们是神的子女，或者是不是神的子女，我们也是会面对到这个挫折与绝望。 Karena itu bagaimana kita kemudian harus menghadapinya. 那么我们要怎样去面对它呢？ Kita akan melihat di dalam bagian ini satu persatu. Di dalam bagian pertama dituliskan yang menjadi penyebab mereka itu putus asa. 那么在第10节告诉我们，使他们一个绝望的原因是什么？ Dikatakan pertama itu berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat itu sudah merosot, tetapi puing itu masih sangat banyak. 那么犹太人说，绘图上多，刚台的人力气已经衰败了。 Seringkali yang menjadi penyebab kita itu putus asa dan frustrasi karena masalah itu begitu banyak dan tidak henti-henti. 那么使我们沮丧使我们绝望的，或者是挫折，是因为我们的面对的各种各样的问题不断一直在来， Sehingga kita merasa bahwa kekuatan kita itu sudah mulai merosot, tapi masalah itu masih sangat banyak. 使得我们的力气开始衰败，然后问题还是很多的。 Untuk membangun tembok pasti harus membereskan dulu puing yang ada. 那要重新来建造这个城墙，一定要把这个灰土拿掉。 Bagaimana kita bisa membangun kalau puing itu saja tidak habis-habis untuk kita itu bereskan? 我们怎样要建造新的城墙？如果那个灰土还是多得很呢？ Kekuatan kita bahkan sudah mulai merosot. 那么我们的力气开始退弱。 Karena itu mereka mulai berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. 因此他们说，我们根本没有这个能力在建造这个城墙。 Bapak Ibu, bukankah seringkali kita juga sama seperti bagian ini? 可不是我们也是像这一段的经文所说的吗？ Kita putus asa dan frustrasi karena kita merasa masalah itu begitu banyak. 因为我们面对各种各样的一个挫折与沮丧， Sedangkan kekuatan saya untuk menghadapinya sudah mulai merosot. 那么我们的力气来去面对它的已经开始退弱。 Sehingga beberapa dari kita mulai berteriak, tak sanggup lagi kami menghadapi hidup ini. 因此很多人喊着说，我们根本没有这个力气去面对它了。 Dan bukan hanya berhenti di sini, 不单单停在这吧， bukan hanya masalah yang sangat banyak bertubi-tubi, 不是说问题多得很， tapi bahaya itu dengan jelas, nyata, mengancam mereka. 那么这个问题真的威胁他们， Karena itu dikatakan lawan-lawan mereka itu mulai berpikir 然后他们的敌人开始在想， bahwa kami ini tidak akan tahu karena terlalu sibuk. 我们根本不知道，因为我们忙得很， Kami juga tidak akan melihat mereka itu mengendap-endap sampai di tengah kita. 我们根本不知道他们已经跑到我们这边来了， Dan mereka itu akan membunuh dan menghentikan pekerjaan kita. 他们一定会进入，然后杀害我们。 Bapak Ibu, bukan hanya sekedar masalah itu begitu banyak, 不单单是问题多得很，
Tapi ancaman itu juga begitu nyata, mengancam bahkan sampai meresikokan nyawa mereka. 甚至这个威胁让他们的生命成为赌， Mirip seperti kalau kita tuh bekerja sebagai karyawan, 成为一个员工人， bukan cuma masalah begitu banyak pekerjaan itu bertubi-tubi diberikan, 不是工作的很多，然后持有那个压力也很多， tapi bahkan rekan kerja pun mulai mengincar posisi, menyikut kita, dan dia itu siap melahap kita. 然后同工们也是要占着我们的位置， Pekerjaan banyak tidak habis-habis, rekan kerja juga selalu menyerang. 然后工作还没有结束，然后同工们也是要攻击着我们， Dan ini belum cukup, 那还不够呢。 ditambah lagi terus-menerus ada suara di sekitar kita yang membuat kita itu mulai ciut dan takut. 然后这个外面的声音使我们开始惧怕了。 Karena itu dikatakan ketika orang Yahudi itu yang tinggal dekat mereka sampai 10 kali datang memperingatkan 那 mereka. 靠近敌人居住的犹太人10次从各处来见我们。 Di dalam bahasa lain memang dikatakan peringatannya itu lebih baik kalian tuh pulang saja. Karena kalian tidak mungkin sanggup. 那么在这警告的个词义，你赶快回去吧，因为你们根本没办法对敌他们。 Suara yang seolah-olah baik memberikan peringatan. 那么好像很好的一个劝告， Tapi suara ini terus diulang-ulang sampai 10 kali. 但这个劝告的差不多有10次的在重复着。 Sehingga suara ini mulai membuat kita itu down, ciut, takut. 这个声音使我们开始惧怕了。 Bapak Ibu, ini yang sering kali menjadi penyebab kita itu putus asa dan frustrasi. 那么这个使我们开始绝望，或者是有一个挫折。 Masalah pekerjaan begitu banyak. 工作的很多， Rekan kerja itu mulai mendesak kita, mengancam kita, merampas posisi kita. 那么同工人开始威胁着我们，来绕着我们。 Bahkan teman kita mungkin yang paling dekat pun mulai bicara, ya memang kamu mungkin tidak sanggup. 甚至在最近的我们的朋友，就是说我们根本没有这个能力去做的。 Sudah, keluar kerja saja. 你离开吧，不要再工作了。 Suara yang terus menakuti kita, membuat kita itu mulai down. 那么这个使我们开始惧怕的声音，我们开始没有这个勇气了。 Bukan cuma kondisi dan orang di sekitar kita yang terus mendesak kita. 不单单是在周围的一个情况在推着我们， Ada suara di dalam diri kita juga mulai membuat kita itu ragu, kita sanggup atau tidak. 我们的内心的话语也是有一个信号，就是说到底我们能不能？ Dan kita mulai berteriak, tak sanggup lagi kami hidup bagi Tuhan. 我们根本没有办法为神而活了。 Kita mulai putus asa dan mulai frustrasi. 我们开始绝望或者是挫折， Bahkan beberapa orang mulai menyalahkan Tuhan. 甚至有些人来错怪神， Mulai teriak meragukan Tuhan dan tidak lagi mau percaya. 开始怀疑他们的神。 Kita mulai putus asa dan frustrasi. 我们开始绝望挫折， Karena masalah tidak kunjung habis. 因为问题还没办法解决。 Orang luar sudah mulai menakuti kita, bahkan mengancam kita. 外面的人开始威胁着我们， Dan orang dekat pun sudah mulai membuat kita itu berkecil hati. 然后我们亲近的人使我们根本没有这个勇气了。 Apalagi yang tersisa. 那么还有其他的吗？ Dan bagaimana kita meresponi? 然后我们要怎样的心态来去面对它呢？ Karena itu Bapak Ibu, di dalam bagian ini dilanjutkan dengan luar biasa. 然后在下半段的很了不起的就是， Dikatakan bagaimana kemudian ketika mereka umat Tuhan ini sudah mulai putus asa dan frustrasi. 那么这个选民开始绝望或者是挫折，他们怎么样呢？ Mereka melakukan pekerjaan dari Tuhan. 他们是为主而工作的。 Tapi seolah-olah Tuhan itu tidak jaga dan masalah itu bertubi-tubi muncul. 那么仿佛这个神根本没有照顾他们，甚至这个问题出现的多， Dan itu yang membuat mereka putus asa dan frustrasi. 使得他们有一个绝望，有一个挫折。 Tapi di tengah-tengah putus asa dan frustrasi ini, 在他们的绝望或者是挫折当中， Nehemia mengajarkan kita untuk bagaimana kita berespon dengan benar. 那么尼希米教导我们，我们要有怎么样有一个正面的来去面对它。 Dikatakan di dalam bagian pertama, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah. 那么，所以我使百姓各按种族拿刀、拿枪、拿弓。 Di bagian-bagian yang paling rendah dan dari tempat itu di belakang tembok, di tempat
yang terbuka. 那么在城墙后边底洼的空处， Bapak Ibu, ternyata ketika kita itu di tempat yang paling membuat kita putus asa dan frustrasi, 那么在使我们绝望挫折的一个地位上， Nehemia justru mengajarkan kita justru itu saatnya bukan kita untuk meragukan Tuhan, 那么因此尼希米告诉我们，不要有一个绝望的心， tapi kita harus justru mempersiapkan diri kita dengan baik. 我们必定要好好准备了自己。 Karena itu dikatakan Nehemia itu melakukan sesuatu, dia menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. 那么把一个正确的人放在一个正确的一个位置， Karena itu digambarkan mereka itu ditempatkan pedang, tombak, dan panah. 因此把他们放在这个刀、矛和弓， Baik di tempat yang paling rendah, di belakang tembok sampai tempat yang terbuka. 无论是在城墙的后面底洼的空处，或者是那个公开的一个地方去。 Berarti dengan kata lain ketika kita sadar kita itu sedang menghadapi tantangan, 换句话说，我们准备去面对这个挑战， kita harus siap berperang. 我们要准备来作战， Siapkan diri kita dengan baik. 好好的准备了自己。 Bapak Ibu, berapa banyak dari kita itu mempersiapkan diri kita dengan baik sebelum masalah itu tiba? 当这个事情在出现当中，我们要怎么样好好的来准备了自己？ Pernah ada seorang pemuda datang kepada saya bilang, saya sudah doa pada Tuhan, tapi Tuhan bisu tidak menjawab saya. 曾经有一个年轻人告诉我，我已经把这个话，我的困难告诉神，但是神根本没有回答我。 Karena ini pemuda, ngomongnya Ini cekan- kasar, saya bisa balas jawab kasar juga. 因为这个年轻人很粗鲁所以用粗鲁的话，我也回答到他。 Saya bilang bukan Tuhan bisu, kamu yang tuli. 不是神是哑巴，你是耳聋。 Suara Tuhan begitu banyak sampai begitu tebal dituliskan, sampai kalau kita baca kita ngantuk. 那甚至呢，神的话语相当的多，甚至我们读了也会困啊。 Tapi kamu tidak pernah mau baca. 但是你根本不想读圣经， Waktu kamu hidup baik-baik, kamu tidak pernah mau sungguh-sungguh baca, mempersiapkan diri. 当你好好的时候，根本没有读圣经啊。 Kalau masalah sudah mulai datang, mau baca saja sudah butak pikiran. 但问题出现，你要读圣经已经没办法做得到了。 Karena itu kalau kita tahu hidup ini penuh masalah, cepat-cepat bekalin diri dengan baik. 如果我们知道生活有困难，我们必定要好好准备了自己。 Karena itu Nehemia itu menempatkan rakyat itu pedang, tombak, dan panah. 因此，尼希米就是准备那个百姓，就是拿刀、拿枪，还有拿弓。 Jadi untuk perang jarak dekat pedang, dia siap. 然后就是靠近的地方，就是拿那个刀，准备 Untuk 了。 perang jarak menengah tombak, dia pun siap. 那么中等着就是拿这个矛已经够了， Dan untuk perang jarak jauh, yaitu panah, dia juga siap. 然后在远处的地方就是拿着一个弓已经准备好了， Bapak Ibu, seperti kalau kita bayangannya melihat film silat. 就是像我们看看武侠小说， Ketika tembok ini Siap, ya. diserbu oleh pasukan musuh, 那么有那个敌人来攻击着我们， kita itu bukan lari ketakutan, tapi kita menjaga tembok kota itu. 我们不是害怕然后散开，而且我们要怎样保守这个我们的城墙。 Dan kita itu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. 因此，我们把正确的人放在一个正确的一个地方。 Ketika musuh itu masih jauh, kita siapkan dulu pasukan panah. 如果那敌人还在远处，我们要准备这个弓。 Dia mempersiapkan diri dengan kemampuan dia dengan anak panah yang cukup untuk membidik di jarak yang tepat. 就是以正确的一个地方来瞄准这个敌人， Dan ketika panah itu dilepaskan, musuh itu banyak yang dikalahkan. 然后把这个弓射出去的时候，很多敌人被打败， Beberapa yang lolos, maju, yang tidak lagi bisa dijangkau oleh panah. 然后其他的那个敌人就是到了个中途的时候，没办法用那个弓来射他， Di bawah sudah siap pasukan yang membawa tombak dengan pertarungan jarak menengah. 然后在中等的一个地方，就是用这个矛来去攻击他。 Dan kalau mereka pun masih bisa diterobos. 如果他们能往前进， Ada pasukan yang siap pertarungan jarak dekat, yaitu pedang. 用这个剑与他们面对。 Semua orang dipersiapkan dengan baik di dalam tempat mereka, tugas mereka, sesuai kemampuan mereka. 就是把他们准备好，在他们的位置上、工作上、责任上。 Bapak Ibu, ketika kita itu putus asa dan frustrasi karena banyaknya masalah dalam hidup. 因为在生活当中面对各种各样的困难，我们绝望，我们挫折。
Apakah kita mempersiapkan diri dengan baik? 是否我们已经好好准备了自己了吗？ Ketika kita tahu mendidik anak itu tidak mudah, apakah kita mau belajar bagaimana tentang parenting yang benar? 然后如果那个教导孩子、教养孩子是不是很好？我们是否已经准备好要怎么样做好父母呢？ Ketika kita tahu relasi suami istri itu bukan relasi yang mudah, apakah kita mau belajar bagaimana saling mengasihi, mempersiapkan diri? 我们知道，要面对这个夫妻的生活不容易，我们要怎么样？要准备好自己。 Ketika kita tahu pelayanan itu tidak mudah dan banyak gesekan, Omen apakah cita- kita mau mempersiapkan diri? 我们知道，在侍奉中面对各种各样的困难，但是我们必定要准备好了自己。 Dan bukan cuma ini saja, 不单单是如此， Nehemia kemudian melanjutkan, mempersiapkan diri adalah untuk menghadapi tantangan yang ada. 那么尼西米告诉我们要准备好自己，是为了去面对这个挑战。 Kita bukan dipanggil untuk melarikan diri, tapi menghadapi tantangan yang ada. 我们被呼召不是要逃避现实，而是要面对挑战。 Tentunya dengan persiapan yang baik. 当然是要做好准备。 Karena itu dikatakan ku amati semuanya. Lalu dia bukan cuma duduk meratap, tapi dia bangun berdiri dan hadapi tantangan. 他们这我要观察了，然后不是在坐着，而是要站着来去面对这个挑战。 Jadi Bapak Ibu, kita itu jelas bahaya itu nyata di depan kita. 亲爱的弟兄姊妹们，这个威胁是在很现实的在显现在我们当中。 Tapi itu bukan membuat kita seharusnya melarikan diri, tapi persiapkan diri untuk menghadapi tantangan. 我们不要逃避现实，而是要去面对这个挑战。 Karena itu kita butuh, bagian berikutnya yang ditekankan adalah dengan arahan suara yang benar. 以正确的话语的教导带领着我们。 Karena itu Nehemia itu sadar, mereka sudah mendengar suara yang mengancam mereka, bahkan orang dalam pun 10 kali memperingati mereka. 他们可以知道，就是外面的声音，甚至在他们作为居住的一个地方的一个犹太人，也是在10次在警告他们。 Bagaimana mereka itu bisa tidak putus asa dan frustrasi? 他们怎么可能不绝望或者是挫折呢？ Bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan? 那么他们要怎样去准备好自己来面对这个挑战呢？ Nehemia memberikan suara tandingan, suara yang lain, suara yang benar. 那么尼西米给他们一个正确的一个话语， Bapak Ibu, setiap kita ini hidup pasti mendengar suara. 在我们的生活当中曾经听过这个声音。 Tidak bisa tidak, kita itu punya telinga selalu terbuka, pasti suara itu selalu masuk. 我们的耳朵是张开的，时常听到外面的声音。 Beberapa dari kita tahu untuk menghindari suara masuk kita harus tutup, tapi itu pun tidak cukup. 我们知道外面的声音进到我们的耳朵，我们的塞住，但是塞住也没有用，那个声音也是会进入。 Kalau kita ingat sebagai anak, kalau kita punya mama yang cukup cerewet, 如果我们有一个妈妈唠叨的妈妈， kadang-kadang kita tutup itu suaranya masih menembusi jiwa kita. 如果那个蒙住耳朵，还是声音能进入的， Tidak cukup sekedar menutup telinga. 不单单是蒙住了耳朵， Secara aktif kita tutup telinga, tetap tidak cukup. 塞住了耳朵也是不足够的。 Dan biasanya apa yang dilakukan anak yang bandel untuk membatasi suara mamanya masuk? 那么这个顽皮的孩子要怎样面对这个唠叨的妈妈呢？ Dia tutup telinganya, lalu dia bikin suara tandingan, yaitu "Walalalala." 那么塞住了耳朵，然后出那个各种各样的怪声音， Biar dia cuma dengar suara dia yang tidak ada maknanya daripada suara mamanya. 他可能只听到自己的没有意义的一个声音。 Bapak Ibu, setiap kita itu pasti mendengar suara. 亲爱的弟兄姊妹们，我们时常有一个听到外面的话 Tidak bisa tidak, telinga kita selalu terbuka, pasti memasukkan suara. 我们就是没办法，因为耳朵是打开的，会听到外面的声音。 Bahkan satu-satunya indera yang sampai tidur pun tetap standby, itu cuma telinga. 我们的其中一个器官，不管怎么样，睡着也是还会听到的，就是耳朵。 Makanya kalau kita mau bangun pagi, kita pasang alarm bentuknya suara. 如果要早起，我们就打开那个闹钟，我会听到闹钟的声音。 Saya belum pernah tahu sampai saat ini ada orang jual alarm bentuknya itu lampu. 我没有听过，就是说那个有这个声音唤起这个光灯。 Atau kalau kita pasang jam 5 pagi untuk ke gereja, lalu jam 5 pagi itu keluar bau busuk.
或者是如果要早上到那个教会，然后5点的时候会出那个臭味， Atau tiba-tiba keluar tangan lalu indera peraba kita dibelai. 或者是有那个手来触摸着我们， Kita akan tetap tidur kecuali belayannya itu begitu kasar, dikeplak. 我们仍然睡得甜甜蜜蜜的，除了它是用拍打的。 Hanya satu indera yang kita tidur pun tetap bisa mendengar dan kita terbangun, yaitu suara. 就是有一个器官，就是我们的耳朵，如果有人的声音，我们就会马上醒过来。 Yang kalau kita tidak ingin mendengar suara dari luar, kita harus secara aktif pilih untuk tutup untuk mendengar suara yang lain. 如果我们真的不想听那个声音，我们就塞住耳朵，然后听到别的声音。 Seperti yang dilakukan banyak anak muda zaman sekarang. Dia pakai headset tutup, lalu dia pilih suara yang dia ingin dengar. Dia tidak mau masukkan suara yang dia tidak ingin dengar. 那么像现在的年轻人，因为不想听到外面的声音，他用他的耳机来听他所想要听的一个乐曲。 Karena itu Nehemia mengingatkan suara siapa yang kita dengar. 因此，尼希米来告诉我们，你们必定要听谁的话。 Suara siapa yang sedang kita itu hidupi. 那么我们活着是为了什么样的一个声音？ Suara yang mengatakan kamu tidak sanggup, pulang saja ke tempatmu. 你根本没办法办得到，你走吧。 Atau suara yang mengingatkan kita dengan benar tugas kita apa. 或者是一个正确的一个声音来提醒我们做正确的一个工作。 Karena itu Nehemia itu bersuara menunjukkan suara yang benar. Yang pertama adalah jangan kamu takut terhadap mereka. 因此，尼希米告诉他们说：“你们不要惧怕他们。” Kita butuh suara tandingan yang mengingatkan kita jangan takut masalah. 那么我们需要别的声音来做个挑战，就是来勇气来去面对这个挑战。 Bapak Ibu, takut itu apa? 什么叫做害怕？ Takut itu adalah sesuatu kita itu menyatakan saya tidak sanggup. 就是害怕，就是认为自己没有这个能力。 Saya tunduk kepada sesuatu yang saya takuti. 我对于我所怕的，我听从他。 Sama seperti beberapa orang takut mati. 有些人怕死， Karena dia tahu dia mau rajin olahraga, kematian bisa menjemput kapanpun, siapapun. 无论他怎么样，就是做运动，然后这个死亡也是会临到他的。 Saya pernah ditegur, hamba Tuhan ngetik terus tidak pernah olahraga nanti cepat mati loh. 那个牧师时常警告我，你时常打那个打字，但是很少做运动，会早死。 Pas orang itu negor, pas saya baca di berita, ada orang yang rajin olahraga pulang habis jogging mati di depan rumah. 有些人就是说做了运动，然后再跑步回来就死掉了。 Saya bilang tuh, saya ngetik terus buncit tetap tidak mati. 我仍然是打字，仍然还是活着。 Orang itu olahraga mati. 那些人做运动也是会死。 Bapak Ibu, bagian ini bukan berarti saya mengatakan olahraga itu tidak baik. 亲爱的弟兄们，不是说那个做运动不好， Tapi itu sebabnya kita itu takut mati. 因为我们是怕死。 Karena kita tahu mau jaga kesehatan seperti apapun, mati itu bisa datang kapanpun kita tidak berdaya. 不管我们怎么样健康的身体，仍然这个死亡一定会临到我们当中的。 Karena itu kita takut mati, takut sakit, takut gagal. 那怕失败、怕死亡、怕挫折 Termasuk takut banjir. 甚至怕淹水。 Beberapa dari kita takut banjir karena kita tahu jaga kebersihan seperti apapun, kita tidak pernah bisa prediksi cuaca. 我们不管怎么样做好环境的一个处理，我们没办法去面对这个气象， Termasuk kita mengatakan takut setan. 就是怕鬼。 Karena setan itu sudah kita imajinasikan begitu berkuasa, begitu hebat. 我们好像被听到外面所说的，就是说魔鬼撒旦相当有很大的一个超能力。 Kalau kita pukul tembus, tapi gigit kita nggak tembus. 如果我们打他，就都打好像打风一样，但是如果他攻击我们，会咬着我们。 Kita digigit giginya nggak tembus, tapi kita pukul giginya tembus. 我们打他是打风一样，就是透，但是他咬着我们，他的牙齿在咬着我们。 Karena itu kita takut karena kita tidak berdaya menghadapi dia. 因为我们没办法去面对到他，使得我们害怕。 Dan ketika kita mengatakan takut masalah, takut tantangan, 怕问题，怕面对挑战， berarti kita sedang mengatakan tantangan dan masalah itu begitu berkuasa, begitu besar, sehingga saya itu tidak mampu menghadapinya. 就是这个问题太大了，这个挑战太大了，我们没办法去面对它。
Bapak Ibu, masalah memang nyata. 亲爱的弟兄姊妹们，问题时常存在的。 Tapi masalah tidak lebih besar dari Tuhan kita. 那么我们所面对的问题没有超过神的一个大能。 Karena itu Nehemia melanjutkan bukan cuma jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dan dahsyat. 我们不要惧怕，因为我们很有我们的一个神的一个大能的。 Ingat Tuhan kita itu Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. 你们要记住，我们的神是可大可威的。 Dan bukankah kita itu lebih takut pada Tuhan daripada pada masalah? 可不是我们比较敬畏神，好比惧怕问题。 Karena itu harusnya kita itu bergumul di dalam Tuhan, bukan di dalam masalah. 因此，我们在神的面前来做挣扎，不是在问题来挣扎。 Jangan melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. 千万不要把这个我们面对的事情大于神的一个可威可大的。 Sebesar apapun masalah kita, jangan takut. 不管我们面对各种各样的问题，千万不要害 Karena 怕， Tuhanku lebih besar. 因为我们的神是可大的， Kuasa dia lebih dahsyat. 他的可畏的相当的大， Bahkan masalah kematian pun dia bereskan. 甚至死亡他也是解决掉。 Masalah apa yang dia tidak mampu dampingi kita melewatinya. 我们有什么问题，他没办法与我们共同度过呢？ Karena itu ingat, jangan pernah lupakan penyertaan Tuhan selama ini. 因此，不要忘记神与你们同在。 Ketika kita putus asa, ingat Tuhan itu sudah sertai kita sejauh ini. 当我们开始有绝望的时候，我们要记住，神已经与我们同在了。 Lihat Tuhan itu lebih besar. 你把神看成可大的。 Bapak Ibu, pernah ada orang itu kalau susah itu lalu mengatakan, saya itu orang paling susah sedunia. 如果一个人就是说困苦的时候，他告诉我们他是很苦， Hati-hati, suara itu kadang-kadang bisa membuat kita tuh ciut. 那么这个声音使我们根本萎缩。 Saya itu orang paling susah sedunia. 我在世界上是最可怜的一个人。 Bukankah harusnya gampang menjawab orang seperti ini? 那么回答这样的人可不是很简单的事吗？ Kok tahu kamu paling susah sedunia? Pernah keliling dunia? 啊，你怎么知道你是在世界上最可怜的人？是否已经环游世界了吗？ Kalau belum pernah keliling dunia kok menyimpulkan kamu paling susah sedunia? 如果还没有环游世界，为什么要说你在世界上最可怜的一个人呢？ Kalau pernah keliling dunia kok bisa klaim dirinya susah? 如果你们还没有环游世界，你为什么会说你是在这世界上最失败的一个人呢？ Saya aja mau ke satu negara aja susah, kamu keliling dunia ngomong paling susah. 我在环游一个国家也是很难，你要环游全世界吗？ Suara apa yang kita dengar? 我们到底听到什么声音？ Ingat Tuhan kita lebih besar dari masalah apapun. 你要记住，我们的神是可畏的。 Karena itu suara yang terakhir Nehemia berikan adalah berperanglah. 因此你们要作战吧。 Yaitu dengan kata lain, lakukan, hadapi sebagai kesaksian kepada orang di sekitar kita. 因此，在我们的周围的人，我们必定要去行出来，成为一个众人的一个见证。 Jangan takut, ingat Tuhan lebih besar. 不要惧怕，我们的神是可大可畏的。 Karena itu lakukan untuk kesaksian kita. 因此，我们必定去实行，来做好见证。 Berperanglah untuk saudaramu, untuk anak laki-laki dan perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. 你们要为弟兄、儿女、妻子、家产 Hadapi masalah kita untuk orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. 就是周围的人需要着我们必定要去做得到。 Karena itu Bapak Ibu, saya tahu memang kadang-kadang kita itu diizinkan putus asa dan frustrasi. 我们知道，我们上帝许可我们去面对这个绝望与挫折的， Karena masalah yang bertubi-tubi datang. 因为问题不断临到我们， Bahkan bahaya itu sudah mulai mengancam kita. 甚至这个危害来威胁着我们， Dan banyak suara yang mematahkan semangat kita. 然后很多声音使我们丧气。 Tapi jangan buru-buru memaki Tuhan. 但是不要辱骂神， Siapkan diri kita baik-baik. 好好准备了自己。 Cari panggilan Tuhan, tanya Tuhan mau apa. 那问神到底神要我们怎么做？ Dan ketika menemukan, hadapi itu. 当面对到他，你必定要去面对。 Tentunya dengan arahan suara yang benar. 当然，必定要有一个正确的一个声音来过着。 Suara yang mengatakan jangan takluk pada masalah tapi tunduk pada Tuhan.
不要害怕问题，但是要听从顺服神。 Karena Tuhan kita itu maha besar dan dahsyat. Ingat itu. 你要记住，我们的神是可大可畏的。 Dan kita lakukan ini semua untuk kesaksian pada orang di sekitar kita. 我们所做的一切，就是成为一个众人的一个美好的一个见证。 Bapak Ibu, kadang-kadang masalah itu Tuhan pakai untuk bersaksi bagi 多少 orang di 的时 sekitar 候， kita. 这个问题成为我们做一个好见证。 Ketika saya tuh dulu hidup penuh masalah, saya tidak tahu kenapa Tuhan izinkan saya hidup sengsara. 当我我在过着一个困难的生活，我根本不知道为什么神许可我面对的种种的困难呢？ Saat itu saya cuma bisa putus asa dan frustrasi, bahkan tidak ada saudara seiman pun yang menghibur saya. 甚至我在面对这个绝望或者是一个挫折，我弟兄姊妹们也没有在劝告着我。 Beberapa orang cuma datang menghakimi saya, mengatakan pasti kamu punya dosa yang kamu sembunyikan. 多少的人就是说论断我可能有做错事， Dan itu membuat saya itu putus asa, frustrasi, bahkan saya itu meninggalkan Tuhan. 甚至我有一个绝望挫折，终有一天我会离开神的。 Kenapa saya meninggalkan Tuhan? Karena saya tidak pernah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi ujian Tuhan. 为什么会离开神？因为我根本没有好好的做好准备， Karena itu saya tidak sanggup menghadapinya. 我没办法去面对它。 Tapi sekarang saya tahu kenapa Tuhan kasih itu semua. 但是现在我知道神为什么许可我去面对这个挑战呢？ Saya tetap tidak tahu kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semua penderitaan itu. 我根本不知道、不了解为什么神许可我去面对的。 Tapi yang saya tahu, setelah saya melewati itu semua, tiba-tiba saya masuk ke gereja, saya ditunjuk menjadi pemerhati saat itu. 那么我去面对胜过这个挑战过后的，他们拣选我们成为一个关怀者。 Saya bilang sama pembina pemuda saya, syukur-syukur saya mau balik ke gereja. Kamu suruh jadi pemerhati. 那么现在我要回到教会，已经感谢主了。你现在要我成为一个关怀主吗？ Keterlaluan. 太过分了！ Waktu saya punya masalah, kemana kalian semua? Tidak ada yang memperhatikan 当 saya. 我面对困难的时候，你们在哪里？我们根本看不到你们。 Tapi saat saya menegur dia, saya cuman dalam hati saya ada yang bicara satu hal. 就是在内心深处所说的话吧。 Bukankah saat kamu paling sengsara itu kamu tahu, kamu berharap orang itu menghibur seperti apa? 当你在面对困难，需要怎么样的人来安慰你吗？ Daripada kamu putus asa dan frustrasi, harusnya kan kamu itu pakai ide itu untuk menghibur orang lain. 因此，来面对挫折、一个绝望，就是说有一个想法来哄他们。 Jadi Bapak Ibu, saya tetap tidak tahu kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semua itu. 我根本不知道为什么神许可我面对这一切的事。 Tapi yang saya tahu Tuhan ingin saya itu memahami orang lain yang punya kesulitan untuk saya jangkau. 那么神要我了解明白，他人所面对的困难，我们怎么样去对付他们。 Jadi jangan takut tantangan. 所以不要怕挑战。 Ingat Tuhan itu memimpin saya hidup yang seperti itu, masih hidup sampai detik ini. 神不断地照顾我，我现在还在活着呢。 Harusnya saya tanya dong, kok saya masih belum dikasih mati, Tuhan mau apa? 那么应该我要提问神，为什么神许可我还活到现在呢？ Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, khotbah, menguatkan orang lain agar cinta Tuhan. 神要我讲道，好让能兼顾他人所面对各样困苦。 Tuhan ingin saya berbicara kepada orang yang sedang putus asa dan frustrasi yang sama seperti dulu saya. 那么神要我向他们面对各种各样的沮丧、失败或者是挫折，怎样安慰他们？ Agar jangan jadi seperti saya yang kurang mempersiapkan diri akhirnya meninggalkan Tuhan. 好让不要像我这样没有做好准备到了最后离开了神。 Tapi persiapkan diri untuk menghadapi tantangan dengan suara yang benar. 但是要做好准备，有正确的声音来做好工作。 Jangan takut, ingat 不要 Tuhan 惧怕 lebih besar. 神与我们同在的。 Dan kita hidupi apapun yang Tuhan kasih, lakukan itu dengan setia. 神给我们的，我们要忠心的跟随主而做的。 Mungkin dengan tangis air mata, 可能用眼泪， tapi Tuhan akan menggandeng kita melewatinya. 神会带着我们的手，牵着我们的手来度过这一切的事。 Sabar hadapi itu. 好好的、耐心的面对它。 Mari kita tundukkan kepala kita 我们 berdoa. 来低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami ingin sekali lagi merenungkan hidup kami. 神，我们在许可我们在思考我们过着生活。
Beberapa dari kami mungkin mengatakan kami sudah setia, tapi Tuhan kenapa izinkan banyak masalah? 我们已经忠心了，为什么问题还出现呢？ Baik masalah keuangan, pekerjaan, pendidikan, 无论是工作或者是金钱岗位上的， atau mungkin masalah keluarga 或 dan 者是 juga 家庭 masalah 中呢的问题， bahkan masalah pelayanan. 或者是侍奉中， Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? 为什么神许可这件事所发生呢？ Dan kami mulai menyadari kami mulai putus asa dan merasa tidak sanggup, frustrasi 我们 menjalankan. 开始绝望、挫折了。 Kami merasa hidup bagi Tuhan itu tidak mudah. 我们知道与神共同是不容易的事， Kami mulai frustrasi. 我们开始绝望。 Beberapa dari kami mungkin mulai menyalahkan Tuhan. 多少的人也是开始错怪了神， Atau bahkan beberapa orang yang kami kenal mulai meninggalkan Tuhan. 或者是我们所认识的人已经离开了神。 Tapi hari ini kami diingatkan justru saat kami putus asa frustrasi, saatnya kami mempersiapkan diri. 当我们被提醒到在挫折的时候，或者是失败的时候，就是说我们要谨慎起来， Agar semua persiapan ini bisa kami pakai untuk menghadapi tantangan. 来面对这个美好一个挑战， Dengan arah suara yang benar. 就是以正确的一个声音的带领着。 Suara yang terus mengingatkan kami jangan takut. 这个声音不断的警告着我们不要害怕， Karena Tuhan jauh lebih besar. 因为我们的神是可大的， Tuhan jauh lebih dahsyat. 我们的神是可畏的， Dan hendaknya kami itu tetap sabar menghadapinya. 我们要以耐心来去面对它， Hingga setiap kami tangis ini bisa berubah menjadi senyum. 好让我们的哭泣成为一个微笑。 Sukacita karena di dalam masalah kami pun ada Tuhan. 我们的喜乐的是因为神与我们同在， Karena itu gandeng tangan setiap kami ingin berjalan bersama 因 Tuhan. 此牵着我们的手，我们要愿意与神同走。 Dan inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. 奉主耶稣的名，我们如此祷告， Amin. 阿门。